Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basair wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi sar ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Wahayukum bidhati Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita, saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dan di sana, di dalam live dan di rumah tuan-tuan, diberi kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis yang Allah Subhanahu wa taala janjikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam bentuk yang dalam bentuk mubashir, dalam bentuk live sebegini, tetapi samalah, kerana kita hadir dengan niat yang sama seperti kita hadir dalam majlis, iaitu untuk mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ini. Maka mudah-mudahan insya-Allah ini ialah kesempatan kita untuk mendapat sekurang-kurangnya maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, walaupun kita dipisahkan daripada tempat, dipisahkan dengan sempadan tempat, tapi kita tidak dipisahkan dengan kebersamaan niat. Kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita tidak dipisahkan oleh kebersamaan niat kita untuk mengambil manfaat daripada majlis ilmu ini. Dan itu sudah memadai, kerana niyatul mu'min khairun min amali. Kerana niat orang yang beriman itu sebenarnya lebih baik daripada amalnya sendiri. Maksudnya, nilai sebenar sesuatu amalan itu tergantung besar pada niat. Dan sebagaimana para ulama mengatakan, orang yang memandang kepada perkara-perkara yang buruk, walaupun dalam secara atas talian, itu memberi kesan yang buruk di dalam diri kita. Orang yang memandang kepada keburukan ahli maksiat dan maksiat melalui kacamata televisyen dan handphone ataupun secara apalah atas talian, itu juga memberi kesan ke dalam hati yang buruk. Maka sudah tentulah memandang kepada majlis ilmu, memandang kepada majlis kebaikan, memandang kepada ketaatan, itu justru memberi kesan yang baik dalam diri kita, sebagaimana ianya memberi kesan yang buruk ketika memandang kepada keburukan. Bahkan ramai orang kata para ulama yang
hatinya bergetar ketika melihat dari kejauhan majlis-majlis kebaikan, bagaimana disebutkan oleh Habib Abu Bakar masyhur. Orang mungkin saja tengok live orang sembahyang di Mekah, di Kaabah, tawaf, melihat live orang sembahyang di Masjid Nabawi, dan jiwanya diselubungi oleh kerinduan. Kalau pernah pergi, keinginan yang besar sehingga mengalirkan air mata, seolah-olah kita berada di sana, walaupun tidak berada di sana, tetapi melihat masyhad, melihat pemandangan itu memberi kesan kepada limpah kurnia daripada Allah SWT ke dalam hati kita. Maka jangan kita berkecilkan majlis sebegini walaupun dengan kejauhan fizikal, tetapi kehampiran itu ialah kehampiran roh. Kehampiran itu ialah al-qurbu qurbul arwah, la qurbul ajsam. Kehampiran itu ialah kehampiran roh. Kata guru kami, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai orang yang dekat dengan fizikalnya tetapi jauh dengan hatinya. Wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai orang yang jauh jasmaninya tetapi dekat dengan hatinya. Al-qurbu qurbul arwah, lal qurbul ajsam. Maka dekat itu ialah dekat arwah, bukan dekatnya tubuh jasmani. Mudah-mudahan daripada situ kita hadirkan niat kita untuk istifadah, kemudian ifadah, untuk ta'allum, kemudian ta'lim, untuk menyampaikan apa yang kita telah disampaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini saya diberi amanah. Ini kali pertama juga di live Darul Mujtaba di bawah Sadatina Al-Asatidah, khususnya Ustaz Iqbal dan lain-lainnya. Saya juga tadi tengok Ustaz Johari berada dalam live Darul Mujtaba, dan saya berkongsi di medan yang sama dengan mereka. Mudah-mudahan minimum ialah barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebersamaan dengan jilsah orang-orang yang soleh. Itu boleh membantu kita untuk bawa kepada kesolehan, walaupun belum soleh, tetapi kebersamaan dalam satu hamparan, kebersamaan dalam satu perjalanan tujuan itu justru memandu kita kepada kebaikan jauh lebih cepat berbanding bersendirian. Kerana kebaikan dan kesolehan itu asar wa ta'sir. Kerana kebaikan itu ialah kesan dari dan pengaruh. Itu ialah kebaikan. Kebaikan itu adalah kesan yang lahir daripada taksir, asal daripada taksir. Kerana itu disebut dalam hadis al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu ialah mengikut agama temannya. Kerana kebaikan, begitu juga sebaliknya, ialah kesan daripada pengaruh, asal daripada taksir. Bicara kita tentang tauhid, menjiwai tauhid. Tauhid ini unik pengajiannya, kerana al-ilmu bihi amal bih, kata para ulama. Tauhid ini berilmu dengannya ialah beramal dengannya. Kalau kita belajar fiqh, kita belajar bab wuduk, belum wuduk lagi, baru belajar saja, kan? Baru belajar saja, lepas belajar baru duduk. Tapi belajar tauhid ini sejak belajar beramal dengan tauhid. Tauhid itu al-ilmu bihi amal bih.
ilmu tauhid itu berilmu dengannya, tauhid itu berilmu dengannya ialah beramal dengannya. Maknanya sejak kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, maka kita sedang bertauhid. Maka apa perjalanan untuk menjiwai tauhid itu ialah bagaimana amal tauhid kita itu membuahkan kesempurnaan ubudiyah. Itu maksud menjiwai tauhid. Maknanya sejauh mana tauhid kita itu memberi kesan dalam kehidupan, memberi kesan di dalam kehidupan. Kerana tauhid bukan semata-mata suatu perilaku akli, bukan suatu aktiviti keakalan, memikirkan dalil-dalil kebesaran Allah, memikirkan apakah itu kesempurnaan yang kita hukumkan kepada Allah dan menafikan kekurangan yang nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu, walaupun itu ialah asas ma'rifatullah. Apabila orang boleh sempurna dalam tanzih, maknanya kalau kita belajar akidah bermula dengan tauhid itu tidak menyembah selain Allah. Tapi alhamdulillah kita lahir dalam keluarga Islam, kita pun tak terfikir nak menyembah selain Allah. Tak menyembahlah selain Allah. Tetapi kita ada masalah terhijab daripada apa yang kita percaya. Kita ada masalah terhijab daripada apa yang kita percaya. Maka tauhid yang kita perlu setelah kita faham kita tidak menyembah selain Allah ialah memahami kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks menetapkan kesempurnaan yang layak bagi ketuhanannya dan menafikan kekurangan yang tidak layak bagi ketuhanannya. Kerana inilah asas-asas untuk kita nanti menjadi hamba. Kalau kita menyembah Allah tidak ada asas ini, maka kita salah dalam beribadah. Kadang-kadang orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi macam bagi tahu Allah, padahal Allah dah tahu. Agaknya, ya Allah, aku ada masalah. Memanglah Allah tahu kamu ada masalah, tetapi salahkah mengadu? Tak salah. Tetapi mengadu itu bukan tentang bagi tahu Allah, tapi tentang menzahirkan di hadapan Allah SWT kita memerlukan dia. Itu disyarahkan oleh Imam Allah bin Alawi Al-Haddad dalam qasidah masyhur beliau, qad kafani ilmu rabbi. Ini kita seronok saja nasyidnya, tahu macam-macam versi lagunya, tapi penghayatan terhadap maknanya itu, qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku ilmu Tuhanku. Min suali wa ikhtiyari, daripada kita nak soal, nak minta-minta kepada Allah, wa ikhtiyari ataupun merasa memilih sesuatu yang mungkin Allah tak pilih untuk kita. Tapi apa tujuan kita berdoa kalau tak meminta-minta dan tak memilih? Tujuannya ialah untuk fadu'ai wa ibtihali, syahidun li, doa dan ibtihal. Ibtihal ni ialah kita merintih, kita menzahirkan kesedihan, ialah syahid, saksi bagi pihak kami ini, aku ini, biftiqari, bahawa aku ini memerlukan engkau. apa bukti kita ni memerlukan Allah? Jangan hidup ni sombong sangat sampai tak nak minta. Tapi jangan minta dalam keadaan sombong juga lagi, sama saja. Orang tak minta pun sombong, minta pun sombong. Macam mana? Jadi antara kedua-duanya ada tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Faham doa itu bukan bagi tahu Allah. Faham doa itu bukan hatta memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa itu ialah pertama menzahirkan kehambaan kita, bahawa kita sentiasa memerlukan Allah. Kerana itu kalau orang itu memang berdoa ketika menzahirkan kehambaannya, kebergantungannya kepada Allah, maka dia doa dalam susah dan senang. Falihadza sirri ad'u, dengan rahsia ini aku berdoa, fi yasari wa asari, dalam senang dan susah.
Bukti orang itu faham kenapa dia berdoa ketika susah dan senang. Kalau dia berdoa ketika susah saja, maknanya dia tak faham kenapa dia berdoa. Allah SWT cerita dalam surah Yunus dan sebagainya. Ada orang yang ketika dah digauli oleh ombak min kulli makan, da'awallah, berdoa kepada Allah. Ketika kami anjahum, ketika kami lepaskan mereka, ka'allam yadu'in, ya, ila durrim massah, seolah-olah macam tak pernah berdoa kepada kami ketika ditimpa musibah. Lupa dah pernah berdoa ketika susah tu. Okey Allah, bye-bye. Ini orang Allah SWT ilustrasikan tak faham berdoa. Susah cari Allah, senang okey. Allah bagi susah supaya cari Allah, bukan cari senang. Allah bagi susah supaya cari Allah. Kalau orang cari senang, lepas senang dia lupa Allah. Orang tak payah berdoa pun lepas susah senang. Allah dah sebut dah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah susah, bersama dengan susah itu ada senang. Tak berdoa pun boleh senang. Ramai saja orang kafir tak berdoa pun, atheist pun tak berdoa, lepas tu senang aja. Paling kuat pun lama-lama susah yang sama, susah tu jadi senang. Betul tak? Orang dah relax. Alah, aku dah biasa dah susah, dah senang lah tu dengan susah ni. Tu tanya orang susah, Pakcik nampak susah, macam orang buat rancangan dulu bersamamu ke apa semua. Hantar beras semua, menangis-nangis tengok rumah dia. Orang yang dalam rumah tu tak menangis. Kita yang tengok, oh tu pakcik, kesiannya pakcik. Pakcik tu relax, senyum-senyum. Kan susah dan senang ni ialah subjektif. Tapi ketika Allah beri susah, untuk kita cari Allah. Jadi ketika Allah beri senang, doa lagi, cari Allah lagi. Kehidupan ni bukan hubungan dengan Allah ni bermusim. Orang yang berhubungan, kata orang putih, siapa yang berhubungan for season, ialah for reason. Siapa yang hubungannya berorientasikan musim, maka sebenarnya sebab berorientasikan kepentingan. Kita dengan Allah SWT tak ada season dan reason. Kita ada apa dipanggil wafa bil ahdi, kesetiaan kepada janji kita. Kesetiaan kepada, kalaupun tak janji, kesetiaan kita kepada tujuan kita diciptakan. Kalaupun tidak faham alastu bi rabbikum, faham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tauhid. Kalau tidak kita berdoa kepada Allah kerana kita pernah mengaku alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, Tuhan kata tidakkah aku ini Tuhan kamu, bukankah aku ini Rabb kamu? Kita mengatakan bahkan ya, dan kami menyaksikannya, mengakuinya. Walaupun tidak itu kita ingat, alam roh dulu kita tak ingat, walaupun diperingatkan. Allah ingatkan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia mereka untuk menyembahku. Maka kesetiaan, bila orang beribadah kerana setia kepada Allah, kisah hidup dia dah selesai sejak setia itu. Orang cari apa pasal dia, apa yang dia cari dalam hidup, apa yang dia cari dalam hidup. Kalau dia cari ini, dah dapat ini, dia tercari lain pula. Kita pun ada handphone dulu gagah lah kita kan. Handphone tu memang seronok tu kita dapat. Keluar yang baru, alamak, kalau tak bertukar pun, handphone tu dah buat kita punya hang macam-macam lah. Dah tak boleh upgrade lah apa semua, nak suruh tukar je. Itu dunia kita tak jumpa. Tapi kalau kehidupan ni, hantar kita berdoa, ya Allah aku nak ni, Allah bagi ni, ya Allah ada lain tak? Lain lagi, inilah si Allah. Tu last minta lagi. Oh yang semalam tu last yang semalam, ini last yang hari ni. Itu lucu tapi kejam. Lucu yang kejam. Kita ketawa, tapi kita kan hidup macam tu. Tahu anak kecil lah,
Sebelum dapat berguling kat kedai, ayah nak juga. Dah dapat tak sampai seminggu tu, tak ke mana-mana pergi. Kalau mainan tu cabut kaki, cabut tangan tu, kan, tak heran pun. Tiba-tiba ada anak jiran datang nak main, oh tak boleh, ni saya punya. Time tu juga dia nak. Kita begitulah. Kita begitulah. Hidup ni apa? Pusing. Tak tahu Allah Ta'ala sebut lahun walai. Kalau tak faham lahun walai apa makna permainan tu, tengok kat taman permainan lah. Budak-budak naik gelongso tu, gelongso naik, lepas naik apa, turun, lepas turun naik lagi, lepas naik turun lagi, lepas turun naik lagi. Tidak faham tauhid, tidak faham kesetiaan dalam makna hidup, tidak faham. Maka orang kalau sudah jujur, dia bahasa ulama sufi, as-sidqu ma'allah, jujur. Sering apa jujur itu ialah sidqu tawajuh, benar-benar menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setia. Kita beribadah kepada Allah, dapat ke tak dapat ke apa-apa daripada Allah SWT, Allah dah bagi banyak berbanding yang kita perlu dapat lagi. Kalau tak dapat akhirat pun, dunia kita dah dapat. Lahir dah lahir. Allah tu wa in ta'uddu nikmatullah lan tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, ni nikmat yang dah dapat ni, jangan kita yang belum dapat. Kalau kamu hitung nikmat Allah yang dah dapat, tak boleh hitung. Tak boleh hitung. Dalam diri kita je ada berapa sistem. Tak ingat lagi dah. Belah-belah lah. Betul? Ada berapa sistem? Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem. Itu bukan setiap hari kita cek, okey tak? Okey, ini okey. Tak ada. Kalau kita ni jaga diri kita, Allah suruh jaga setiap malam charge. Tak bangun dah esok, dia lupa charge dah diri dia, jantung dia. Kita berapa kali handphone mati? Handphone mati kan? Ada power bank pun mati. Ada power bank pun mati. Kerja kalau Allah, kau jantung kau pun setiap hari charge. Dah agak-agak 10% charge. Oh tak adalah, kita tak sempat lah. Tak sempat. Handphone pun mati, kita lagi mati lah. Dia cerita Allah SWT beri segala yang Allah beri, nikmat segala yang Allah beri nikmat. Sebab tu ibadah bukan tentang apa yang kita akan dapat, tapi tentang apa yang kita telah dapat. Itu maksud menjiwai tauhid. Maknanya tadi proses kita menyembah selain Allah SWT tadi, kepada menyembah Allah, itu dah selesai lah. La ilaha illallah dengan makna la ma'bud illallah, la ma'buda illallah, tu dah selesai. Tak ada dah cerita nak menyembah selain Allah. Tapi la maqsuda illallah, tak ada yang kita inginkan daripada apa Allah apa dalam diri kita ada dua benda besar yang menjustifikasikan hidup kita seluruhnya. Pertama, ya, rasa keakuan kita, dan dengan rasa keakuan itu kita berkeinginan. Itu yang menjustifikasi hidup kita. Dua benda tu, rasa wujud. Kucing tak rasa wujud, dia wujud tapi dia tak rasa wujud. Maknanya dia tak rasa wujud mustaqil. Sebab tu coronavirus dia relax je jalan kat luar, dia tak kisah pun mati. Kan? Dia tak kisah pun mati. Waktu zaman PKP tu dekat Putrajaya, binatang semua dah muncul tengah jalan. So tengok mana manusia ni. Dulu dia orang yang sembunyi, sekarang manusia yang sembunyi. Manusia tu sembunyi daripada apa? Daripada virus yang dia pun tak nampak.
Tapi Allah SWT yang maha besar, tak ada siapa kisah pun. Yang merajai. Virus yang tak nampak tu semua orang SOP lah apa semua. Lah bagus lah. Tapi kita dengan SOP Allah SWT, Allah yang ciptakan virus, bukan ciptakan virus. Seluruh alam ni tak nampak juga. Memang tak nampak. Virus tak nampak, kita takwa betul. Virus tak nampak, takwa canggih kita, takwa kita. Semua topeng tu. Kalau orang yang bertopeng keluar tu, tandanya ada iman lah tu. Dengan virus tu. Itu tanda iman. Percaya ada virus. Tak nampak. Itu virus tak nampak. Pasal tengok 117 orang meninggal. Habis setiap hari orang meninggal. Sebelum ada virus, siapa meninggalkan? Tak nampak Allah SWT. Setiap hari melahirkan orang-orang yang dilahirkan. Tak nampak Allah SWT. Maka itu maksud kita ni Allah beri ada rasa wujud. Ada rasa wujud. Dan ada rasa keinginan. Tapi apa fungsinya? Fungsinya ialah untuk menikmati keakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rasa pride. Pride ke proud? Ada rasa hebat lah. Ada rasa hebat. Kita kalau ada kereta yang hebat, rumah yang hebat, kita yelah, kalau kita berkawan dengan orang yang hebat, kawan kita tiba-tiba jadi menteri, Perdana Menteri. Itu kawan saya dulu tu. Orang tak tanya pun. Itu kawan saya tu dulu. Yelah, kawan kau yang jadi menteri, bukan kau. Adalah kaitan sikit. Dia kata dan claim. Akhirnya kita dah dapat claim. Kita ada hubungan kepada dia. Kan keakuan. Tapi orang terlupa ada hubungan nisbah yang lebih hebat daripada berhubungan kepada menteri. Ada nisbah yang lebih indah daripada nisbah kepada yang Dipertuan Agong sekalipun. Bersama mana je kerajaan Perdana Menteri ni, Malaysia bersama mana. Tapi hubungan kepada Rabbil Alamin itu lagi besar. Hubungan kepada Rabbil Alamin. Apabila kita ada keakuan, maka keakuan kita sebenarnya untuk kita pergi kepada keakuan yang besar, menisbahkan diri kita kepada yang paling sempurna. Kerana itu Allah SWT kata kunu rabbaniyin. Jadi nisbah kepada Allah SWT. Rabbani itu Allah sebut nisbah kepada dia. Bukan kunu rabbal alamin, bukan jadi Tuhan, tapi jadi yang dinisbahkan kepada Allah. Kalau jadi Tuhan macam Firaun, lupa hubungan kepada Allah langsung. Lupa hubungan kepada Allah langsung. Tapi bukan jadi anna rabbukumul a'la, tapi anna kunu rabbani. Nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah kesempurnaan itu. Ketika kita ada keakuan, kata Imam Ahmad Mustafa lagi, perjalanan keakuan kita ni lah min ana al-adna ila ana al-a'la. Min ana al-adna, daripada aku yang rendah kita ni, kepada ana al-a'la, kepada keakuan yang paling tinggi, itu Allah SWT. Tak ada manusia, tak ada makhluk yang boleh menikmati makna ana Allah SWT kecuali manusia dan jin, kecuali makhluk yang ada ananiyah. Sebab kita nak mengenal, mesti ada sifat tu dalam diri kita. Kita nak mengenal, mesti sifat tu ada dalam diri kita. Kalau kita tak ada sifat kebaikan, kita pun tak tahu benda tu baik. Kita mengenal kerana ada dalam diri kita. Sama ada dalam diri kita ataupun ada lawannya dalam diri kita, maka kita kenal. Kalau tak ada percontohan, kita pun tak kenal. Jin ataupun batu, kayu, hatta malaikat pun tidak mengenal ananya Allah. Ana. Sebab mereka tidak ada ana di hadapan Allah. Mereka tidak ada ana di hadapan Allah. Mereka tidak ada ana. Paling kuat pun mereka ramai-ramai, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Tapi kami tu ramai-ramai lah. Ana ini manusia saja.
Iblis, ana khairum minhu. Ana, kenapa ada aku? Supaya apabila kita merasakan maknanya contoh apa kita punya cara untuk mengenal Allah daripada keakuan kita, pintu masuk. Kita ada kereta motor luar tu, motor canggih depan tu, motor kereta kita beli kita kan orang kereta baru lah, kereta kau lah, padahal bulan pertama pun belum bayar lagi, dah mengaku kita punya. Kereta saya ni bulan pertama zero down payment dah kita punya. Apa? Tak apa, orang tak tahu, orang pun tahu kereta baru, takkan kita bayar full payment. Tak apalah, kita ada 10% down payment, okey lah tu. Tapi 90% bank punya, kita ada 10% aku punya lah. 10% tak sebut lah, kalau tidak tak sedap lah. Orang pinjam melanggar. Lain kita punya keakuan tu lain. Apa hal ni pinjam khalas, pinjam minta maaf. Ini penyabar dah tu, penyabar pemaaf. Kali kedua dia datang, saya nak pinjam lagi boleh? Orang yang sama macam kalau kita punya jiwa sangat besar, pinjam lagi. Tapi kali ni jangan langgar, melanggar lagi. Kali kedua, sorry, agak nak maaf tak? Agak nak maaf. Payah cerita, kau dah buat lagi. Tapi jiwa besar, maafkan. Tapi kali ketiga dia nak pinjam, jiwa besar lagi, bagi pinjam lagi. Tapi kali ni dah menggigil lah ni, bagi lagi, lagi, azab balik, minta maaf. Dengan keakuan, Allah beri kita keakuan. Dah 3 kali dah ni, habis dah. Tak boleh lah. No. Dengan keakuan itu, kita berinteraksi kepada keakuan Allah SWT yang beri kita segala nikmat. Allah beri nikmat zahir dan batin, Allah beri. Tapi dengan nikmat tu yang kita lakukan maksiat, dengan akhirnya buat salah, datang kepada Allah, ya Allah, minta maaf, maafkan lagi, buat lagi, maafkan lagi, buat lagi, maafkan, buat lagi, sampai Allah SWT kata sampai 70 kali. Selagi mana dia minta maaf, aku ampunkan, wala ubali. Maka itu kan aku, kita punya aku ni nisbi saja. Kereta tu pun tak habis bayar. Keakuan kita ni bukan kita punya, kereta tu pun tak habis bayar. Itu pun masa susah nak maafkan orang. Tapi bagaimana Allah SWT mengampunkan? Bagaimana Allah mengampunkan? Kalau tidak ada keakuan dalam diri kita, jadi kita tidak boleh belajar besarnya makna keampunan Allah. Sebab tu haiwan tidak merasai keampunan tu, sebab dia tidak berinteraksi kepada keampunan ni. Dia tidak ada aku untuk belajar indahnya menikmati keampunan Allah. Sebab tu apabila kita berakhlak dengan akhlak Allah SWT, tahu sifat-sifat Allah ni bukan sifat yang rendah, bukan sifat yang senang. Memaafkan dan terus memaafkan, cuba kita buat. Cuba kita buat. Itu kunu rabbani, jadi rabbani, supaya kita terus belajar berakhlak supaya kita kenal Allah melalui akhlak kita. Payah ni nak sabur, payah nak sabar ni, payah. Allah sabar dengan kita. Allah tidak adalah unsur-unsur sakit hati dan sebagainya, tapi nak menceritakan dengan makna yang lebih sempurna. Allah Ta'ala terjalikan sabar ni, kita pun sabar payah. Kita senang tak hargai, payah. Allah Ta'ala syakur, hargai kita. Anak hargai ayah memang patutlah, tapi jarang ayah hargai anak, jarang. Cakaplah terima kasih kat ayah je tu. Cakap terima kasih. Kita ada ayah cakap terima kasih kat anak. Ayah cerita lah.
Payah kita tak? Payah. Allah syakur kepada hamba dia. Dia yang bagi segala-galanya, tiba-tiba dihargai. Adab yang macam mana Allah Ta'ala bermuamalah kepada kita. Cuba syukur, hargai orang yang lebih rendah daripada kita. Tengok macam mana tingginya kesempurnaan Allah yang boleh menghargai makhluknya. Allah hargai kita dengan segala ibadah kita. Dia yang bagi kita ibadah. Tapi dia kata, terima kasih kerana sembah aku, masuk syurga kerana sebab engkau yang sembah aku, yang beribadah. Kita kata, alhamdulillahillazi hadana lihaza. Kalimah alhamdulillah itu, kata para ulama, ialah makam yang terawal dan terakhir. Setiap hidup kita bermula dengan syukur, sampai kita masuk ke dalam syurga pun dengan kalimah alham. Baca Al-Fatihah pun alhamdulillah. Itu makam awal dan akhir. Ya? Maka ini maksud, ya, menjiwai tauhid itu. Allah ciptakan kita pertama tadi apa? Keakuan kita tu untuk melihat bagaimana Allah SWT, kita pemilik kereta saja. Kalau canggih sikit, tengok kereta sebelah kancil ke apa, tak ada kancil, tak ada dasar. Lainlah kita dengan mempunyai kancil tu. Bagaimana Allah SWT Rabbul Alamin ni berinteraksi kepada kita yang tak ada apa-apa. Bukan dengan interaksi begitu. Maka Allah pilih untuk berinteraksi kepada kita dengan interaksi yang paling sempurna. Kalau Allah suruh kita beradab, dia beradab dulu. Kalau nak tahu nilai adab, beradab dulu. Cuba beradab dengan Allah. Tengok betapa Allah beradab dengan kita. Cuba beradab dengan Allah Ta'ala dalam hidup ni. Dari situ kita belajar betapa Allah ni sangat beradab dengan kita. Apa yang Allah tidak ada adab kepada kita? Kita nak makan saja, Allah SWT bagi kenyang kepada kita dengan masak, dengan apa semua. Allah SWT bagi kita pilihan untuk makan apa. Akhirnya syukur kepada Allah. Ramai orang makan tetapi lupa syukur kepada Allah. Tak, engkau hari ni aku nak kau makan ni, besok aku nak makan kau tu. Aku nak tentukan semua benda. Boleh saja, tapi Allah beradab baik. Hatta adab Allah kepada orang-orang maksiat pun, mereka masuk neraka pun dengan sebab maksiat. Boleh saja Allah ciptakan mereka campak tu dalam neraka. Apa nak cakap apa? Tak cakap apa lah. Tak ada kezaliman kat atas Allah, kerana Allah menentukan sesiapa saja di mana saja. Tapi Allah beradab. Allah beradab. Tak sekali buat maksiat khalas masuk neraka. Tak. Bagi can dulu hidup lagi, bertaubat. Kata Syekh Abu Huda Mahmud, Syekh Mahmud Abu Huda, Dr. Abu, in yatub fa ana habibu, wa in lam yatub fa ana tabibu, kata Allah SWT dalam bahasa kehidupan kita. In yatub, intaba, intaba, kalau hamba tu bertaubat lepas maksiat, fa ana habibu, maka aku kekasih dia. Wa illam yatub, tapi kalau dia tak taubat, fa ana tabibu, tapi aku masih perawat dia. Terus beri dia peluang untuk berubah, terus beri sebab untuk dia baiki diri, bukan terus jadi musuh. Kalau tak bertaubat, kita tak, selagi mana dia tidak minta maaf, aku tak akan maafkan. Allah yang memaafkan, lalu Allah takdirkan dia untuk bertaubat. Summa taba alaihim liyatubu, kemudian Allah ampunkan dia agar dia bertaubat. Kita, orang tu kalau tak maafkan, kalau minta maaf, jangan harap aku nak maafkan. Kalau dah minta maaf pun, aku tengok juga macam mana. Ayah, maaf kita besar mana maaf kita ni? Besar mana maaf kita? Maka Allah SWT pun pernah turunkan ayat Quran tentang Sayyidina Abu Bakar yang tak nak maafkan orang yang terlibat dalam kes ifk, tentang fitnah kepada Sayyidina Aisyah. Dia tak nak. Dulu dia sponsor sahabat tu, bagi tapi sahabat tu terlibat dalam bercerita tentang Sayyidina Aisyah, anak dia sendiri, isteri Nabi SAW. Masalahnya isteri Nabi SAW tu. Akhirnya dia kata, aku tidak akan berbiaya engkau lagi lepas ni. Tapi dia dah bertaubat, kan?
Ini Allah SWT kata, tidakkah kau nak maafkan dia agar engkau dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya berapa besar sangat harga kemaafan kau. Kalau kau maafkan orang, harganya ialah kemaafan daripada Allah. Kita maafkan hamba Allah, kita maafkan hamba Allah, kita maafkan hamba Allah, masih tentang Allah. Kenapa kita susah nak redha dengan orang yang akhirnya kita redha orang yang akhirnya Allah redha? Besar mana sangat kita punya redha, berbanding besar mana Allah punya redha. Maka itu ialah tauhid. Itu ialah tauhid. Bismillah. Jadi menjiwai tauhid tadi bab apa? Keakuan. Besar fungsi keakuan kita ni. Cuma ramai yang tergelincir, itu masalahnya. Tapi kalau orang yang Allah tangani keakuannya dengan baik, itulah wali. Itulah wali. Apabila keakuan dia sudah ditangani oleh Allah. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi. Itu ialah wali. Kemudian Allah beri anugerah yang kedua dalam diri kita ialah keinginan. Keinginan. Apa tujuan Allah beri keinginan kepada kita? Tadi keakuan, keakuan tu rasa wujud. Setelah kita rasa wujud, kita nak apa yang kita nak. Itu semua orang lalui. Dia nak apa yang dia nak. Kadang-kadang orang disakiti bukan sebab dia tak dapat, tapi dia nak, dia tak dapat. Kalau dia tak ada keinginan, dia rasa tak dapat. Kalau dia tak ada keinginan, dia rasa tak dapat. Kan? Orang bagi bubur lambuk, terima kasih. Orang tak bagi pun tak apa. Tak dapat bubur lambuk, ada ke bubur lambuk? Kita pun tak rasa tak dapat pun. Dia beratur-beratur tak dapat. Alamak, tak dapat bubur lambuk. Tak dapat bubur lambuk. Benda tak ada memang tak ada. Bezanya kita rasa dapat ke tak dapat sebab kita nak. Benda tak ada memang tak ada. Kenapa kita rasa tak dapat? Sebab kita nak. Benda yang ada memang ada, tapi ramai orang tak nampak, maka dia rasa dia belum dapat sebab dia sibuk tengok benda lain. Jadi jangan cerita pasal ada ke tak ada. Ceritanya kau diuji oleh nak. Allah beri kita keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, namanya tak dapat. Allah beri keinginan yang sesuai dengan keinginan Allah, namanya dapat. Ketika tak dapat, tahulah kita diuji oleh keinginan kita sebelum diuji oleh tak dapat tu. Kan? Bukan Allah Ta'ala ni. Yalah kita, bos habis dah duit raya bos, aku tak dapat pun. Yalah bos pun dia tak banyak mana. Memanglah kita tak dapat, dia pun tak ada kaya mana. Tapi Allah Ta'ala boleh ke duit yang terbatas? Bukan tak dapat. Apa pasal tak dapat? Dia boleh bagi kalau dia nak, tapi memang dia tak nak bagi. Bukan namanya tak dapat. Kita diuji oleh rasa nak. Jadi kerana itu, apa fungsi kita sebagai keinginan kita? Apa fungsi dia? Fungsinya ialah inginkan Allah. Kemudian cabang daripada itu, inginkan kerana Allah. Itu saja. Hidup ni rehat. Nak Allah dan nak kerana Allah. Sejak orang yang nak Allah, dah dapat Allah. Sebab Allah memang ada. Allah memang ada. Makhluk ada ke tak ada? Makhluk ada ke ada? Ada ke ada? Tak ada. Makhluk tak ada. Tapi yang ada mengada-ngada. Dia diadakan. Sama ke ada dengan diadakan? Yang ada nilai ialah nilai diri yang ada. Tetapi diadakan nilainya pada yang mengadakan, bukan pada yang diadakan. Beza. Sebab kita bila rasa wujud ni, kita terlupa kita ni diwujudkan, bukan wujud. Kita ni wujida, bukan wajad, bukan mawujud. Wujida, bukan wujud, bukan sifat diri kita. Siapa yang bersifat wujud, maka wujud itu adalah wujud milik dirinya, daripada dirinya, untuk dirinya. Tapi kita tak ada. Maka berkehendak juga kita diuji oleh Allah SWT. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidak kamu inginkan, melainkan Allah inginkan. Jadi
apa yang kita minta, apa yang kita berusaha dengan tauhid kita ini, dengan keinginan nak Allah dulu, kemudian nak apa yang boleh kita nak kerana Allah. Ceritanya tu ya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara, kalau orang itu ada 3 perkara itu, dia akan dapati kemanisan iman. Iman ni ada manis dia, ya. Semayang dah, rasa manisnya semayang itu lahir daripada kemanisan iman. Kalau tidak, ibadah 7 tahun kita sama macam ibadah 70 tahun kita. Solat yang sama, solat dekat tadika, itulah solat dekat masjid, itulah 70 tahun kita punya solat. Sejak tadika tak ada Allah sampai 70 tahun. Jadi halawatul iman, apa menterjemahkan manisnya iman? Yakunallaha wa rasulahu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul paling dia cintai. Tak ada above, tak ada sama. Tauhid mahabbah. Kata para ulama, tauhid mahabbah. Kemudian an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah. Dan tidak suka kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka untuk campak ke dalam neraka. 3 benda ni. Maka asas bagi kemanisan iman adalah tentang cinta dan benci. Dia cinta Allah, cinta kerana Allah, dan benci kerana Allah. Itu saja. Orang benci, aku tak boleh tengoklah muka dia. Apa pasal? Entahlah, aku pun tak tahu. Itu langsung keliru. Hidup ni dia menyampah dengan orang, dia menyampah dengan semua. Apa pasal dia menyampah dengan semua? Tuhan suruh tak, dia benci, tak suruh pun. Tapi orang tu sakiti saya. Tuhan tak suruh benci orang yang sakiti orang pun. Bencilah perbuatan dia, doa, benci perbuatan dia, doakan agar dia berubah. Bukan tengok muka dia tak boleh, kan? Itu tauhid. Tauhid cinta. Itu iman. Orang dapat apa? Kemanisan iman daripada situ. Kita ada kehendak, kita ada keinginan. Ingin ke Allah dulu. Allah pernah sentiasa Allah uji kita, sentiasa Allah fahamkan kita, engkau tak dapat apa yang kau nak kalau kau nak selain Allah. Kau tak dapat. Allah sentiasa daripada kecil. Apa yang kita nak dari kecil? Permainan yang kita nak pun besok kita jual. Tak mana-mana, semua dalam bilik store dah. Kita tak akan dapat. Kita tidak akan memiliki pun apa yang kita nak selain Allah. Kita sayang orang mati ataupun kita mati, sama saja, kan? Sama ada kita mati dulu meninggalkan orang yang kita sayang, ataupun orang yang kita sayang meninggal dulu dan meninggalkan kita yang kita disayangi, sama saja. Kita ini tidak diciptakan untuk memiliki. Kerana apa? Sebab kita pun tak memiliki diri kita. Sebelum kita nak memiliki yang lain, kita memiliki diri sendiri. Sebab tu Imam Hasan Syazuli sebut, antara kejahilan terbesar manusia ini, dia mengekalkan semua untuk dirinya, tapi dia tidak mampu mengekalkan dirinya untuk semua itu. Dia kekalkan semua untuk dirinya. Ini kekal, ini aku punya. Ini dah habis bayar, ini dah. Ini rumah dah habis bayar. Dia tu nanti habis juga. Ada orang baru pindah rumah baru. Dulu saya dengan Syekh Yusof pergi semayang. Orang pindah rumah baru, lepas 2 bulan, lepas sebulan meninggal. Dah, rumah baru dengan isteri baru, dengan isteri. So isterinya nanti kahwin dengan suami baru. Rumah tu siapa punya? Suami baru punya. Cantik lah dia. Orang dah habis bayar, selesai. Siapa yang bayar? Dalam kubur tu. Syekh Yusof ceramah begini dekat keluarga yang meninggal. Belum pernah dengar orang terkira pasal orang meninggal, cerita pasal hakikat tu. Nak kena cakap, tuan-tuan, ini contoh hidup ni semua pergi mati, semua meninggal dunia, semua. Rumah ni sementara. Mana tuan rumahnya dah lagi kat sana. Nak menangis pun takut kita. Cakap tu kena faham. Kena faham bahawa kita tak akan, kita tidak
Kita tidak memiliki, kan kita tidak memiliki diri kita ni. Orang kalau nak ada nak simpan sesuatu mesti ada tempat simpan kan. Tempat simpan pun tak ada. Simpan kat mana semua benda? Ni aku punya. Aku punya ke? Tak juga. Tapi yang terpecah daripada diri kita. Jadi keinginan kita bukan tujuannya menginginkan benda-benda yang kita nak tempel kepada diri kita yang tak ada apa ni. Tapi keinginan kita ialah biar kita tempel kepada yang benar-benar hakiki. Sebab itu disebut oleh Imam Ibn Athaillah seasalkan dari Malazi ilahi, wahai Tuhanku, maza wajada man faqadak wa malazi faqada man wajadak. Ilahi, maza faqada man wajadak. Apa yang hilang bagi orang yang dah jumpa engkau? Apa yang kehilangan bagi orang yang dah jumpa engkau, hai Allah? Dan apa yang dijumpai oleh orang yang kehilangan engkau, hai Allah? Orang yang tak jumpa Allah tak jumpa apa-apa. Orang tak jumpa Allah tak jumpa apa-apa. Tapi orang nak jumpa Allah, dia jumpa semuanya. Dia nak bahagia, Allah lah. Huwallazi adhaka wa abka. Dia yang menyebabkan kau ketawa dan menangis. Kau nak suruh selesai daripada menangis, minta yang boleh menyebabkan kita selesai nangis, sebab dia yang menangiskan kita. Bukan semua makhluk yang menyakiti kita. Orang tu sakitkan saya. Kalau Allah tak cipta kita boleh sakit, kita tak sakit. Kan? Kalau kita batu, sakit tak? Tak. Tapi kenapa Allah ciptakan kita boleh sakit? Sebab Allah nak sakitkan kita lah. Ceritanya bukan sebab orang sakitkan kita. Kita ni boleh sakit. Cari penyembuhnya kepada yang beri kita boleh sakit ni. Faiza maridtu wa huwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah yang sembuhkan. Ya, memang dengan rawatan dan ubatan, tapi ialah tentang Allah. Begitu tak hubungan kepada manusia, hubungan kepada asbab. Ini ialah tauhid. Allah uji kita dengan keakuan supaya kita mengenal Ana al-A'la tadi. Indah ni, indah. Kita perjalanan kita mengenal Allah SWT melalui asma' wa sifat, melalui asma' wa sifat Allah SWT. Kalau kata Syekh Mahmud Abdul Huda, kita mulakan dari syarah perjalanan. Saya tengah cuba terjemahkan kembara asma' al-husna, asma'illah husna. Kita ni dikelabui, diwahamkan oleh kepalsuan. Maka nama yang paling besar dalam hidup kita ialah Al-Haq. Kena sebut Al-Haq, Al-Haq. Sebut sebenarnya yang benar ialah Allah. Tu yang benar ialah Allah. Satu-satunya yang benar. Al-Haq yaqulu annahu huwal haq. Al-Haq allazi yaqulu laka annahu huwal haq. Maha benarlah yang kata kepada engkau bahawa dia ialah maha benar. Dia tak perlu kata dia maha benar pun, tapi dia kata dia maha benar. Apa lagi nak tidak membenarkan? Nah, itu maksud dia bila kita sebut Al-Haq, Al-Haq. Ya, so Allah zahirkan hak dalam diri kita. Kita tahu Allah dulu kita ada buku, kita tulis kita punya apa, diary lah dia. Tulis daripada awal kita hidup sampai sekarang, cerita lah kita cerita. Saya dilahirkan, dibesarkan, cuma yang indah-indah saja. Tengok dan buang semua nama-nama yang kita letak selain Allah, ganti dengan nama yang sebenar. Hidup kita penuh dengan Allah sejak dilahirkan. Bukan mak kita yang melahirkan tanpa izin Allah. Allah, nama Allah tu dulu baru mak kita. Allah yang jodohkan mak ayah kita. Allah nak tunjuk besarnya. Hatta mak pun bukan mak yang menyebabkan kita ni lahir. Ada orang kahwin tak dapat anak. Ada orang tak kahwin pun dapat anak. Cakap apa? Cuba tengok orang-orang yang anak-anak yang dibuang. Anak-anak yang dibuang. Tengok anak-anak yang dibuang. Kenapa Allah Ta'ala zahirkan hikmahnya tentang anak-anak yang dibuang?
supaya engkau yang lahir dalam keadaan tak dibuang ni faham bahawa bukan ibu yang menyebabkan kau lahir ke dunia dan dipertahankan wujudnya. Sebab yang buang anak dalam tong sampah tu pun ibu juga. Ibu juga. Bukan keibuan ibu yang menyebabkan terpeliharanya kita lahir. Tapi kerana Allah menjaga ibu daripada segala masalah-masalah yang dia perlu hadapi, segala keburukan-keburukan Allah pelihara, maka ibu melahirkan dalam keadaan tak perlu bertemu dengan keakuannya. Kalau ibu terpaksa bertemu dengan keakuannya, dia buang juga. Buktinya yang buang tu semua ibu. Yang buang tu anak orang lain kan anak dia. Anak orang lain kan anak dia. Anak dia 9 bulan. So itu juga yang dia tanggung dan yang ibu kita tanggung sama saja. Tetapi Allah memelihara ibu kita. Allah tidak menyebabkan ibu ayah terpaksa memilih antara mereka ataupun kita. Kalau terpaksa pilih, belum tentu kita selamat. So daripada situ saja Allah menzahirkan diri dia. Allah semua. Kalau kita buang semua nama-namanya dan kita fill in the blank, semua itu ialah Allah, kita jadi Allah SWT itu zahir fi kulli wujud li kulli wujud, zahir pada setiap kewujudan dan bagi setiap kewujudan. Tapi kita kadang-kadang jarang duduk dan muhasabah diri kita. Ketika Allah tak bagi, baru nampak Allah tak bagi. Tapi ketika Allah bagi, tak nampak pun Allah bagi. Kan? Kita last kali jumpa Allah bila? Bila Allah tak bagi lah. Last kali jumpa Allah bila Allah tak bagi. Tak, kenapa nak jumpa Allah ketika sakit? Kenapa tak jumpa Allah ketika kita sihat? I'rifillah fi sakha ya'rifka fi syiddah. Kenal Allah ketika kamu di lapang. Ketika lapang, Allah akan kenalkan Allah ketika kamu dalam kesusahan. Kalau kita syukur kepada Allah, kita tak banyak sabar kepada Allah. Tapi orang hidup silap. Sebab dia tak banyak syukur, maka dia terpaksa banyak sabar. Itu saja. Kalau dia banyak syukur, apa dia nak kena sabar? Sabar pun sebahagian daripada syukur. Tapi sebab dia tak banyak syukur, maka payah betul nak sabar. Aku ni hidup macam tak dapat apa-apa. Dah lah, macam maknanya dapat, tapi macam tak dapat. Aku ni hidup macam tak dapat. Macam. Kalau dia tak dapat, dia tak sempat nak mengeluh pun. Lidah pun tak ada. Maka itu Allah SWT. Tauhid ialah terjemahan ini. Maka kita diuji dengan keakuan dan keinginan agar kita salurkan kepada kebenaran. Kalau kita salurkan, hidup kita letih. Orang ini letih, kita salurkan kepada kebenaran, kita akan rehat. Kerana orang itu letih kerana dia pertahankan keinginan dan perasaan yang bukan kerana Allah. Itu je. Dua je. Dia pertahankan keinginan dan perasaan yang bukan kerana Allah. Kalau keinginan kerana Allah, perasaan kerana Allah, selesai. Dapat ke tak dapat ke, tentang Allah. Ya. Itu tauhid. Belum masuk lagi cerita ni, tak cerita apa pun lagi. Tapi cukup lah. Banyak sangat tauhid, takut tak boleh masuk lah. Saya pun tak tahu sebenarnya berapa jam. 5 jam ke? Biasa sejam je lah. 5 jam lebih lah, sangat lah. Baiklah, saya rasa ini kesempatan. Jadi khulasahnya, makna menjauhi tauhid itu ialah apabila kita menterjemahkan tauhid itu di dalam bentuk penghayatan. Tauhid itu ada bentuk akhli, apa yang kita faham, dan dia ada bentuk qalbi, perasaan kita, muamalah hati kita dengan Allah. Makna menjauhi tauhid di sini ialah anta'budallah ka'annaka tarahu, menyembah Allah seolah-olah kamu melihat. Kalau kita sembah Allah tak melihat Allah, kita nampak dinding, kita nampak. Sampai bila kita nak nampak dinding? Sujud nampak sejadah. Nampak sejadah tak?
Kalau tak ada cicak, kalau ada cicak nampak cicak kat sejadah tu. Dulu kat zaman main kat surau-surau lama kan, tengok cicak duduk main, betul ada cicak tertinggal. Dah najis pun boleh kacau solat kita, pening pun cicak duduk main cicik. Itu sampai bila kita nak nampak benda yang tak patut kita nampak, dan tak nampak benda yang patut kita nampak? Itu anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya saksikan dulu penyaksian Allah, nanti kita saksikan Allah. Apa maknanya saksikan penyaksian Allah? Ini cerita panjang. Tauhid tu bermula dari situ. Jangan sibuk pemerhatian orang. Syekh guru kami Syekh Nagisov sebut takfika nazrah yakfika kullu nazrah. Takfika nazrah takfika kullu nazrah. Memadai bagimu satu pandangan akan mencukupkan bagimu semua pandangan. Cukupkan diri kamu dengan satu pandangan akan mencukupkan kamu daripada semua pandangan. Kalau kita sibuk, kita jaga perhatian Allah SWT, orang lain tak kisahlah, tak kisah. Orang lain yang menilai kita, siapa yang nilai dia, macam mana dia nilai pula? Kita lah yang nilai dia, baru akhirnya dia nilai kita. Kalau kita tak sibuk dengan menilai dia, dia pun tak akan menilai kita. Kita kisah dengan orang tu, maka sebab tu orang tu kisah dengan kita, dan kita kisah dengan orang yang kisah kita. Kalau kita tak kisah dia, nilai dia pun tak ada, dia tidak ada nilai ke atas kita. Tapi Allah Ta'ala lain. Makhluk, kita yang bagi dia nilai, lepas tu kita terbeban dengan nilai dia. Nak buat apa? Kan? Makhluk, jangan daur pusing. Nilai kita ialah pada orang yang kita nilai. Nak buat apa? Nilai kita ialah pada nilai yang sebenar. Pandangan Allah tu ialah jalan keluar daripada letih. Orang mungkin buat kebaikan, tak ada orang hargai. Nabi SAW pun, kita sahabat, tak boleh orang tak hargai Rasulullah, buat saja sampai akhirnya Allah kembalikan kita kepada Allah. Allah lah yang hargai kita. Orang tak akan hargai kita melainkan untuk diri dia. Tapi Allah Ta'ala hargai kita untuk diri kita. Itu besarnya penghargaan Allah. Jangan sia-siakan pandangan yang paling setia kepada kita, iaitu Allah. Pandangan lain semua khianat. Syekh Rahimuddin sebut, tak ada orang yang sayang kita kalau dia tak sayang kita kerana Allah. Semua orang yang sayang kita, kalau tak sayang kita kerana Allah, ialah sayang diri sendiri. Semua orang yang sayang kita, kalau bukan kerana Allah, ialah sayang diri sendiri. Tapi sebab dia tak boleh dapat apa yang dia nak melalui dirinya, maka dia perlukan kita. Besok dah tak perlukan, khalas. Jadi orang yang sayangkan kita kerana Allah, maka dia sayang diri kita, kerana nilai kita ialah nilai Allah SWT. So carilah nilai Allah SWT dulu. Itu yang rehatkan kita. Letih. Allah pandang kita, kita pandang orang. Nak buat apa? Allah uji kita, Allah suruh kita buat baik dengan orang supaya dia pandang kita, kita sibuk. Kenapa kau tak pandang aku buat baik kepada engkau? Ya salam. Allah bagi kita suruh buat baik kepada orang supaya Allah pandang kita. Buatlah baik kepada orang supaya Allah pandang kita. Kenapa supaya orang pandang kita? Orang apa? Pandang-pandang kita dia mati. Alamak, dah tak ada orang pandang aku, dah mati tadi. Yang buang masa. Itu tauhid. Ta'budallah ka'annaka tahu. Untuk memandang Allah, pandang dulu pandangan Allah. Boleh pandang pandangan Allah, nanti lama-lama kita pandang Allah. Macam orang cari hantu lah. Dulu di zaman paranormal, pergi cari pakai video kan. Apa saja jadi hantu lah. Lampu ke, nampak dua biji mata ke, hantu. Kita cari memang jumpa, walaupun tak ada. Cari yang tak ada pun jumpa, nampak macam ada. Apa lagi cari yang dah memang ada? Of course lagi jumpa. Cari saja. Cari sahaja. Wallahu a'lam. Dah banyak kali dah wallahu a'lam. Okay, kita tangguhkan tu tadi. Kita pukul apa kan? Baiklah,
Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih semua yang sudi mendengar, sudi berkongsi pemerhatian, supaya kita pun boleh berkongsi apa yang Allah SWT izinkan pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ini walaupun yang pertama tapi bukan yang terakhir, dengan izin Allah SWT. Jika ada kesempatan yang akan datang, kita sambung lagi berkenaan dengan menjiwai tauhid ini, tentang nama-nama dan sifat-sifat asma Allah SWT al-husna dan sifat-sifat yang ulia, yang maha tinggi. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan al-faqir wal afu minkum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.